Okey, selamat tengah hari dan salam PKPD. Seperti yang kita tahu, Kerajaan Malaysia melancarkan balik PKPD bermula 3 Julai, Ahad ni lah kan? Esok, Sabtu. Oh esok, oh shit, esok. Bermula 3 Julai selama 14 hari. Thank you Malaysia. Thank you Kerajaan Malaysia sebab memberikan PKPD dekat kita. Sebenarnya kita minta total lockdown sebulan je lepas. Tapi tak apalah kan. Nak marah lebih-lebih pun aku rasa satu Malaysia dah marah. So kita bersyukur dan reda je lah dengan apa tindakan yang dia buat. Tapi untuk konten, kita orang ada menyediakan konten walaupun dalam keadaan yang sangat susah. Tapi Alhamdulillah kita ada satu konten untuk korang hiburkan diri. Bolehlah kot layan-layan buat layan-layan masa kita tengah PKPD ni kan. Hari ni aku nak bercerita tentang sebenarnya kita tahun 2018 kita banyak buat conversion motor R15, R25 jadi konon-konon R1M lah. So setelah berapa lama kita tak buat kan. Dulu kita buat dengan Armod daripada Bandung and then Armod buat dengan orang lain pula. So kita pun stop buat. Tapi ramai yang bertanya, abang tak bawa masuk ke? Abang tak bawa masuk ke? Masa tu kita tak macam sebab proses dia susah babe. Proses dia nak ambil barang daripada Bandung and then lama, tax, cukai, kena bayar dulu modal, end up margin dia tak banyak sangat untuk buat conversion ni. So kita decide untuk tak nak buat. Akan tetapi ada seorang kawan kita, motor yang belakang ni ada story dia. Yang ni korang boleh cut lah nanti ambil masuk masa dia hantar motor Story dia ialah bila dia bagi kawan dia pinjam motor and then kawan dia jatuh and then kawan dia hantar dekat dia rangka je babe. Kadang-kadang kawan nak tolong repair kan, tapi mungkin masalah kewangan dia tak berjaya nak repair kan, tapi dia hantar balik kat motor ni kat dia, tinggal rangka je. So kita ambil job ni, kita tolong dia restore balik dengan bajet yang dia ada. So aku cakap kat dia, alang kau dah keluar duit, why not kita buat benda yang orang kata cantik sikit lah, instead of dia nak tukar original balik masa tu. Sebab rasanya barang original lebih mahal daripada barang-barang conversion macam ni. Tu dia. Job baru Job baru. Budak-budak belajar ni lah, contoh di company lah. Mi. Ini contoh. Kecap, alloy. Tahu lah, kau tahu. Contoh kau tahu. Ini boleh jadi minum. Ayam, kami tahu. Kisahnya motor member accident kan? Ni projek PKP lah ni. Projek PKP. Kita lockdown dulu. Pertama kali mau kasih hidup dulu. Kita kasih hidup dulu. Pastikan yang enjin dia tak ada masalah. Letaklah di belakang boleh tukar, lepas sikit depan tak payah. So yang belakang kita makan 8. Kalau dapat sampai 2,000 kan. Orang lain
Tengok motor dia. So yang ada dekat sebelah saya ni, oh panas, ialah R25 V1. R25 V1 yang kita dah bantu dia untuk restore. Sebenarnya restore ni bukannya full restoration, dia restore on the budget apa yang dibagi, tak sampai RM9,000, termasuk dengan kita masukkan rim yang lebar dan tayar yang lebar. So kita cerita satu-satu. Body kit R1M untuk R25 dan livery macam R1M lah, silver, biru, hitam. Selain daripada tu, kita masukkan cover sekali sebab dia datang sekali. And then R1M selalu datangnya dengan Akrapovic kan. So kita boleh masukkan Akrapovic yang macam R1M ni, full system. And then ini dia punya part yang selalu kita, lepas ni kita nak cerita pasal ni lah, part yang selalu kita orang kata mahal lah. So kita akan skip part ni. Sebenarnya part ni penting, part looks. Bila kita masukkan rim 5 inci dan tayar 180 lebar dia, benda tu akan buat motor nampak bulky tau. Daripada belakang, tail R1M and then tayar 180. So secara keseluruhan dengan kita punya cover arm ni, dia akan nampak full lah, dia akan nampak penuh. So kita menghabiskan masa tak sampai 2 minggu. Dan rim pun kita masuk balik color biru supaya dia nampak, kalau sekali lalu macam R1M lah kan. Tapi hakikatnya janganlah kita ingat kita bawa R1M, dia macam R25 bikin lah kan. So kita harap owner akan happy. Kejap lagi dia akan ambil. Mungkin ada next step ataupun fasa kedua. Bak kata kerajaan dia sampai fasa keempat kan. Mungkin ada fasa kedua, ketiga dan keempat. Baru motor ni aku rasa untuk kepuasan aku kena ada lagi banyak fasa lah. Tapi untuk bajet yang diberi, kita berjaya buat sampai stage ni. Tak lupa juga, kita dah buat valve clearance. Pasal hari tu engine dah lama tak start pun. 3 tahun tak start. So akhirnya dia hidup balik lah motor ni. Tak rugilah dia simpan kan. Habis cerita pasal motor, kita nak cerita pasal, okey, ni ramai orang tanya aku. Tadi kita cakap pasal tayar 180, rim 5 inci. Ramai orang yang DM dan tanya, bang, tak berat ke bang buat tayar besar? Soalan ni memang daripada awal lagi bila kita buat GTB. So untuk R25 convert pakai tayar besar ni, tak berat ke bang? Motor jadi berat tak? Yes, of course motor akan jadi berat. Tapi kita ada beberapa benda basic yang kita buat untuk counter. Benda paling basic ialah sprocket. Kita akan naikkan sprocket. Keduanya rantai. Dan ketiganya jenis rim dan tayar tu. Kalau rim, dia rim mahal, rim tu ringan. Rim murah, rim tu akan berat. So bergantung kepada bajet. Sama juga dengan tayar. Nanti kita akan cerita pasal tayar dan juga sprocket. Jom. Dulu, ni cerita dulu lah. Ada beberapa option lah kalau kita nak pakai tayar besar, rim lebar ni kan. Kalau dulu kita kena beli daripada Indon juga, daripada Indonesia juga, rim Virosi yang aku pakai kat motor aku. Cuma rim Virosi tu kelebihan dia 5.5 inci. Yang ni sekarang ni kita dah ada option baru, 5 inci, lebar lagi daripada rim standard R25. Tapi design dia sama. So tak perlulah korang nak beli rim depan pula. Dah save budget. Kalau rim Virosi tu harga market aku rasa dalam 1000 lebih. Rim ni hanya 550 saja dan tak perlu beli rim depan. So dah banyak cut cost kat situ. Apa yang kita buat dekat motor tu, kita colourkan warna biru GP. So nampaklah macam kau tukar sport rim kan. Padahal sport rim depan dia hari tu masa datang, masya-Allah. So rim ni dia agak berat lah. Rim ni agak berat sebab material dia sama je macam original. Tapi it's an option lah. Tak perlulah kita nak tukar sprocket, nak tukar hub. Kalau kita masuk rim Superbike, banyak conversion dia tu. Nak kena buat bush, nak kena tukar hub, dan cost dia akan lebih tinggi lagi. Tapi mesti dia ringan lagi. Alright. So ni kita cerita pasal rim lah. Apa option yang kita ada sekarang. Rim dah settle, tayar pula kan. Okay, katalah tadi rim kita decide untuk pakai rim yang 550 tu. So kita nak cari tayar pula. Biasa tayar range, okay, dia ada dua. Macam kita orang
kita orang tunjukkan kat korang. Yang ini macam mana sebutan dia? Metzeler. Tayar Metzeler 180 55 Dia punya tinggi dia 55, rim kita 17 lah. Okey. Yang ni pula tayar premium Michelin Power GP. Saiz pun sama 180 55, rim 17. Okey, selalu kita tengok bunga je lah. Oh, bunga cantik, bunga tak cantik. Okey, tapi dia ada beberapa efek untuk tayar. Korang kena tengok dia punya curving. Kenapa orang suka pakai tayar Metzeler ni? Orang kata boleh pakai juga pasal dia punya curving dia bulat. Wall dia bulat. Power GP pun bulat. Dan dia lebih bulat. Takut tayar korang tu dia punya apa ni? Sidewall dia terlampau tebal, so dia akan jadi petak tau. Bila petak tu macam mana nak leper kan? Okey, benda paling simple kau nak tengok. Kau tengok macam gini. Tengok tempat dia jejak ke jalan lah. Kalau kat atas jalan tu dia jejak ke jalan lah. Kalau dia petak, dia sampai sini je dia patah dah Habib. Okey, ni cerita pasal dua tayar ni. Kalau ikut dari sudut harga, yang ni 500 lebih, yang ni 800 lebih. So terpulang kepada korang lah bajet macam mana. Macam customer kita dia pilih Metzeler, so kita masukkan Metzeler. Satu lagi, kenapa tayar ni dengan tayar ni harga dia berbeza? Okey, kalau macam tayar biasa yang kita beli, compound dia, katalah ni medium compound kan, keseluruhan tayar ni pakai medium compound. Tapi tayar Michelin, tayar Pirelli, tayar yang kalau korang tengok asymmetric tayar lah, asymmetric tayar, okay, dekat tengah ni keras, dekat tepi ni lembut. Kalau yang ni Metzeler ni orang panggil apa? Chicken strip kan. Dia ada lean angle dia lah, 10, 20, 30, 40, 50 degree. Kalau Marc Marquez 60 degree tu dia pakai belah sini kot. Okay. Kalau kau sampai mana? Aku sampai 4. Aku terus terang. Kalau kita angkat, Power GP ni sangat ringan. Power GP ni sangat ringan sebab teknologi dia lah. So terpulang kepada korang. Okay, selain daripada tu aku belanja sikit untuk tayar slick pula. Ni tayar racing lah. Tayar racing. Tayar ni tak sesuai untuk jalan raya, tapi dia punya grip dia gila-gila punya. Ini tayar 200, ini tayar 180. Bila kita angkat, dia sama berat babe. Walaupun yang ni tayar 200. So kalau macam motor aku, kenapa aku pakai tayar slick? Pasal aku nak dia ringan lah. Pasal motor dah berat kan. Dan dia lebih lembut. See? Okay, tadi kita dah cerita tentang rim, kita dah cerita tentang tayar. Sekarang kita cerita tentang sprocket dan rantai. So pemilihan sprocket dengan rantai ni penting untuk mengurangkan orang kata dia bukan pas kurangkan berat tau. Dia lebih kepada untuk dapatkan calculation yang betul. Bila rim dan tayar korang dah besar, of course dia akan lebih berat daripada original. So macam ni kita nak counter. Kalau budak-budak Y suku, kita main up sprocket lah. So ini yang aku buat. Cuma hari ni aku nak tengok perbezaan pula. Aku dah naikkan sampai 45. Dan juga aku dah pakai rantai Regina. Dia ringan. So rantai ada dua jenis, 1428, 1520. Kalau macam aku suka pakai 520. So Regina ada buat promotion, beli rantai akan dapat juga chain loop daripada WD-40 ni. So boleh pergi dekat page diorang. Untuk hari ni aku nak try uji kaji baru lagi, sebab bila aku naik 45, raving aku agak tinggi, tapi memang pick up, tapi dia raving tinggi untuk highway. So aku nak try 43 tapi jenis pocket alloy yang lebih ringan daripada standard. Aku nak tengok apa perbezaan dia. Sekejap lagi Lee dah habis servis motor, kita tengok Lee tukar. Hai, nama saya Azli. Sekarang sprocket ni saiz 45. So bila bawa motor tu akan mengerang lah. Gear 6 dia akan overram. So sekarang ni kita nak turun balik kepada saiz standard, sprocket 43. Tapi 43 ni special sprocket dia alloy. Dia dalam masa sama kita nak kurangkan berat motor ni lah, untuk mendapatkan respon yang lebih cepat. Ada orang kata pakai sprocket kecil balik dengan tayar besar,
motor akan jadi berat. Tapi kita counter balik dengan berat sprocket ni. Sprocket ni lebih boleh tahan berat agak lah kalau yang standard hardened steel ni. So kita akan pakai sprocket alloy untuk motor R25 ni. So kita cabut tu sub dia. Oh, boleh tahan ringan kat sprocket ni. So yang lama dia kita pakai saiz 45. Yang ni kita pakai turun balik saiz sprocket asal 43. Tapi sprocket ni sprocket alloy lah. Saiz untuk 520 punya rantai. Baru dikomplain motor overram. Tapi pickup memang melambung. Pickup memang melambung lah. Walaupun dengan tayar Diablo Sportbike 200 ni. Tapi jangan anggap tayar ni berat. Tayar ni lagi ringan daripada tayar standard motor R25 saiz 140. Masuk kan. 43, 45 ni kiraan gigi mata sprocket. So kalau 45 dia 45 gigi lah. So tip ringkas untuk ikat sprocket. Pastikan ikat secara melintang. Macam ni dia ada 6. So korang bagi 2. Ikat 3 nut. Nut pertama, nut kedua, nut ketiga. Lepas tu nut keempat, nut kelima, nut yang ke-6. Kalau korang ikut turutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, takut sprocket tu akan duduk dalam keadaan tak rata. Okay, lepas tu korang dah bercek lagi. Tips nak ikat tension rantai. Tension rantai dia perlukan daripada 10 hingga 15 mm ataupun 0.4 hingga 0.6 inci free play dia. Free play dia kau nak ukur daripada bawah ke atas. Jangan terlampau ketat ataupun jangan terlampau longgar. Bila terlampau longgar, risiko rantai korang akan terlucut daripada sprocket. Bila terlampau ketat, motor korang akan rasa berat. Risiko dari segi kerosakan, rantai akan putus, bearing hub sprocket akan pecah. Seterusnya, lepas korang dah siap semua, untuk memastikan rantai korang tahan lebih lama, kita spray lah minyak rantai. Okey, saya menggunakan minyak rantai daripada WD-40 Specialist Chain Loop. Okey, best dia minyak rantai ni, dia anti-fling. Dia anti-fling, dia boleh guna untuk street use dengan off-road riding. Apa itu anti-fling? Anti-fling ni bila korang dah spray kat rantai korang, bila rantai tu dah selaput dengan minyak ni, korang riding, minyak rantai tak akan terpecik. Cara nak spray, korang cari satu point. Korang cari satu point. Contoh kat ini pin lock dia. Dia hanya perlukan 2 pusingan rantai saja. Korang spray. Contoh point korang kat sini, pin ni, pin lock ni. Selepas spray, korang pusinglah rantai korang dulu. Saya tak sarankan korang start enjin masuk gear untuk spray rantai. Sebab pusingan dia terlampau laju. Pusingan terlampau laju, time semasa korang spray minyak rantai tu masih belum melekat sepenuhnya kat rantai. Dia dalam keadaan basah. So bila rantai berpusing dalam keadaan enjin bergerak, semasa korang spray tu dia akan fling lah. Bila lepas korang spray, korang pusing tu rantai ni. Bagi minyak tu selaput dekat rantai dan sprocket korang. Dia akan jadi macam spider web. Orang panggil dia spider web lah. Dia akan melekat dekat rantai dengan sprocket korang. Okay, sekian saja aktiviti saya pada hari ini. Saya menukar rantai dan juga cara mengikat skru sprocket dengan mengikut turutan. Jangan lupa follow IG saya, Azli Azman.
sebab mempercayai kita orang. Harap kau enjoy lah dengan motor yang dah dilahirkan sebelum ni. Thank you so much. Motor okey? So far alhamdulillah okey lah motor. Sebab before hantar motor memang kondisi dia memang barang retro lah. Memang rangka memang nampak besi je. Lepas tu bila hantar ke GTB, ni hasil dia. Memang padu lah, memang padu kan. Right. Thank you sebab tengok GTB. Nanti kalau ada nak datang lah. Ramai orang ingat kita orang ni, apa orang kata, pilih bulu. Kita akan pilih bulu lah. Kita layan seorang lah. Janji dua roda. Okay bro. Selamat bertiket.